Kita kusuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hludatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم تحسنا بعزة وجبروت واتصمنا برب الملكوت وتوكل هذه لا يموت اللهم اصرف عنا هذا وباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan bagi memberkati kuliah kita, sama-samalah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya pada seluruh ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat kekanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Taala insya-Allah. Dan pesanan saya di awal, sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan dan bersama-samalah kita pelihara diri kita. Semoga kita tidak berlakunya wabak di kalangan kita, dan insya-Allah Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doakan yang sakit cepat sembuh dan yang sihat kekal sihat, tuan-tuan, ya, supaya kita ni dalam keadaan segera, ya, di negara kita. Kita dah sodih ni, anak-anak kita tak pergi sekolah, tuan-tuan, ya. Satu peringkat sonang kita tahu anak ada kat rumah, satu peringkat lagi takut bertambah bongap anak kita, kita risau, tuan-tuan. So doakanlah yang terbaik, mudah-mudahan ada keadaan yang terbaik, tuan-tuan. Walaupun umpet angka tak turun-turun lagi jadi 3 angka, tuan-tuan. Walau bagaimanapun Negeri Sembilan masih lagi dalam keadaan terkawal. Mudah-mudahan kalau buka rentas negeri sekalipun, saya mohon kerajaan negeri hold dulu supaya Negeri Sembilan betul-betul dalam keadaan yang clean and clear, tuan-tuan, ya. Wallahu alam. Doakanlah yang terbaik, tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang kita harapkan, rumah Allah ni sentiasa buka sampai akhir zaman, sampailah akhir hayat kita, tuan-tuan. Janganlah dia tutup, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perkongsian kita yang lepas, kita berkongsikan tentang indahnya solat berjemaah dan berkaitan tentang bab makmum perempuan, ya. Bab makmum perempuan, kalau lelaki depan, makmum perempuan dia tu belakang, tuan-tuan. So basically kalau 2 orang, lelaki, perempuan sejajar dengan dia belakang, hukum yang sebenarnya, tuan-tuan. Okey, dan hari ini kita sambung pada muka surat 62 berkaitan dengan perkara 7, beberapa orang makmum perempuan. Maka kedudukan mereka adalah tepat di belakang imam di dalam satu saf, tidak ke kanan atau ke kiri imam.
Selain itu, jarak di antara tumit imam dengan tumit mereka juga disunatkan untuk lebih daripada 3 hasta. Ya, maknanya disunatkan jauh 3 hasta, tuan-tuan. So hasta kita tahu kan, daripada sini ke sini, tuan-tuan. Okay, so sonangnya basically kita tahu, kita imam depan safaf yang pertama, kedua, ketiga. Yang tu barulah kepada perempuan, tuan-tuan. Okey, yang tu dalam berjemaah dokek rumah Allah. Kalau dokek rumah jangan dikira macam tu. Ya, rumah kau besar tak apa. Kan, rumah kecil ya kan. Okey. So tak muat lah gang. Okey, so kena ikut dia punya susunan. Sunatnya lebih daripada 3 hasta, tuan-tuan. Okey. Tapi sodih lah kalau semayang kat masjid, imam lelaki seorang, lain semua makmum perempuan. Tu memang sodih lah. Ya, kerana apa? Sebab lelaki tu dah pupus nama. Bila dah pupus, barulah makmum semua kat belakang, perempuan, tuan-tuan, makmumah, tuan-tuan. Ya, tapi handarlah imam tu. Sebab apa? Mungkin ompek orang belakang tu bini dia, tuan-tuan. Ya, itu kemungkinannya. Ya, tapi sodih lah ya. Tapi setakat ni alhamdulillah, rumah Allah kita dekat sini, kita bersyukur, tuan-tuan. Ya, masih lagi orang nak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, tuan-tuan. So kita doa pula yang berikutnya, kuliah subuh dibenarkan pula, tuan-tuan. Kita doakanlah ya, mudah-mudahan, tuan-tuan. Tapi dalam keadaan numbering sekarang ni lain macam sikit, tuan-tuan. Ya, so kita mohon orang-orang yang tidak sihat, dalam keadaan 1000 lebih di Negeri Sembilan yang dalam rawatan tu, segera keluar, tuan-tuan. Maknanya dah selamat, dah sihat, tuan-tuan. Ya, kami di Jabatan Agama dah kerap dah menguruskan jenazah. Hari Sabtu ada, hari Ahad ada, kan? Hari ni tak ada. Tu pun tengah tunggu, tuan-tuan. Kan? Parah tu kalau nama tunggu, tuan-tuan. Kan? Na'udzubillah min zalik. Doalah yang terbaik, tuan-tuan. Okey? So kita sama-sama lah. Cuma saya nak pesan dengan hari juga, berlaku ada satu surau, cerita dia dalam rumah dia ada kena kuarantin. Dalam rumah dia ada orang yang kena kuarantin. So dia ni duduk dalam rumah tu, janganlah merayau. Tak payah lagi surau, tak payah lagi masjid. Time tu pula dia pergi surau, tuan-tuan. Kononnya nak beribadah pada Allah Ta'ala. Sebelum tu tak pergi juga. Kan? Jadi berlaku dalam keadaan demikian. Maknanya saya nak beritahu, kalau kat rumah tu ada orang yang kuarantin, kita duduklah rumah sekali. Kawan. Sebab berlaku di surau demikian, satu rumah positif, dia pun pergi surau. Dan dia jawatan kuasa surau, dan dia ada mesyuarat surau. Tu yang lotih tu kan. Habis semua ahli jawatan kuasa tu kena kuarantin sekali, tuan-tuan. Tapi syukurlah negatif, tuan-tuan. Kalau positif, poning kepala, tuan-tuan. So sama-sama lah jaga diri. Janganlah kita nak mengandung-andung. So kita kawal lah. InsyaAllah kita nakkan rumah Allah ini sentiasa dibuka, tuan-tuan. Jagalah dengan baik. Okey. Malah itulah yang paling utama, sekiranya imam bukan mahram bagi mereka. Ini dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah. Maknanya imam yang bukan mahram dengan mereka, jarak dia lebih daripada 3 hasta. So dekat rumah Allah, masjid dan surau, setakat ini di negara kita, di negeri kita, di daerah kita, di taman kita, di tempat kita, tak berlaku macam ni. Syukur. Bila tak berlaku macam ni, diharap agar berterusan tidak berlaku sebegini, tuan-tuan. Okey? Biarlah ianya ada dia punya jemaah-jemaahnya yang berkaitan, tuan-tuan. Clear So kena tahu, tuan-tuan. Seterusnya, ke-8, seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. So bila semayang ada 3 orang, imam, makmum lelaki, ada makmum perempuan. Macam mana kedudukan dia? Maka kedudukan makmum lelaki ialah di sebelah kanan dan ke belakang sedikit daripada imam. Tu clear. Lelaki dia punya makmum, tuan-tuan. So ni belakang dia. Kemudian manakala makmum perempuan berada tepat di belakang makmum lelaki. Imam, makmum, perempuan sini, tuan-tuan. Yang banyak kadang-kadang kita berlaku, kita buat macam mana? Imam, makmum, makmumah. Pasal tak? Makmumah ni belakang direct dengan imam.
kewajarannya dan kesesuaiannya dalam fiqahnya, syariatnya, imam lelaki, makmum lelaki, makmumah di belakang lelaki tersebut. Okey? Kenapa? Sebab dia mestilah sebaris dengan makmum, bukan sebaris dengan imam. Okey? Itu kalau ada makmum lelaki dan makmum perempuan. Tapi kalau hanya makmum perempuan je, so imam lelaki, makmum perempuan tu direct lah. Clear So yang ni banyak berlaku dokek rumah. Kalau kita buat kat rumah lah, kita dengan anak beranak kita. Okey? So kita janganlah, kalau boleh biarlah imarahkan rumah Allah, penuhkan rumah Allah Ta'ala tu tuan-tuan, ya. Janganlah pula kita berdoa, ya Allah bertambahlah COVID ni, kan, supaya PKP ni, Ramadan nak dokek, dan tak sabar laki dan jadi imam ke rumah, kan. Itu parah nama tu tuan-tuan. Kita tak nak tuan-tuan. Kita biarlah, kita cukuplah tahun lepas sejarah 2020 semayang tarawih kat rumah tuan-tuan. 2021 semayang tarawih dokek surau ataupun masjid. Cuma dalam keadaan jarak yang terkini ni, saya rasa tak tahulah macam mana nak kawal jawatan kuasa tuan-tuan, ya. Dia bergaduh lah, ya. Jangan bobo-bobo. Kok rasa tu gile-gile lah buat jadual tuan-tuan. Malam ni lorong A datang, malam besok lorong B datang, ya. Kok kan tu lah kan. Kalau waktu yang keadaan sebegitu, no comment. Kena buatlah dalam sistem giliran ya tuan-tuan. Macam mana boleh buat more giliran, so tarawih pun giliran tuan-tuan. Tapi sodih ya kan. Usahalah yang terbaik tuan-tuan. Manalah tahu kan, ada rezeki renovation surau terus dalam tempoh 2 bulan ni. Ponoh parking pun dah tak ada tuan-tuan. Manalah tahu rezeki masing-masing. Okey, buatlah yang terbaik. Dan seterusnya tuan-tuan, bukan sebagaimana yang didakwa oleh setengah pihak yang mengatakan bahawa makmum perempuan berdiri di sebelah kiri di belakang imam. Gambar rajahnya adalah seperti di bawah. Bukan yang berlaku imam, makmum, makmumah dekat sini. Imam, makmum, makmumah dia dekat sini. Bukan So clear. Lepas ni kok kalau kita dah biasa buat macam tu, kita perbetulkan tuan-tuan. Okey? So imam, makmum, makmumah kat belakang tu. Kalau kita buat berjemaah, kita, anak lelaki kita, kemudian perempuan, bini kita tuan-tuan. Okey? So kita buat. Tapi kalau ada anak ramai, senanglah, tak ada susah pun. Imam, makmum, makmumah belakang dia kan. Sederet dia sebaris tuan-tuan. Okey? So dalam keadaan yang biasa tu dokek rumah. Dokek surau dah tak ada masalah dah. Dokek surau, dokek masjid, itu yang biasa yang berlaku dokek suasana kita tuan-tuan. Kenapa dikongsikan perkara ini? Sebab ianya ada dalam kitab fiqh berkaitan dengan bab berjemaah tuan-tuan, ya. Sekarang ni kan tuan-tuan kan, saya pun sedih juga kan, kita dah tak boleh nak bersalaman sangat, betul tak? Kita punya semayang pun jarak-jarak tuan-tuan, cepat dah kan tuan-tuan, ya. Kita pun sedih. Basically kalau kita faham, setiap perkara sunnah Nabi adalah syifa, kan. Semua yang Nabi ajar tu adalah kebaikan sampai akhir zaman tuan-tuan. Itulah kita, ya, kita doalah kepada baik-baik tuan-tuan. Kita tak perlu nak kritis, kita tak perlu nak komen apa-apa, cuma kita doakan segera supaya semayang. Kita pun dah belajar dulu buat solat. Bila rapat-rapat, positif negatif kita tu bercampur, tenaga tu jadi kuat tuan-tuan kan. Tapi sekarang ni tak boleh rapat, ya. Kita doakanlah segera tuan-tuan, ya. Macam kita ambil air semayang kan. Macam contoh lagi, ambil air semayang kat kolah, kan, kolah. Banyak kolah dah kena tutup, tak boleh bawa kolah tuan-tuan. Tapi dari segi hukum fiqahnya, air kolah tu boleh je pakai, betul tak, buat air semayang. Orang kena sopak, orang kena kurap, orang kena kudis, gunalah air kolah tu, ambil air semayang. Maka orang lain guna air semayang, selepas orang kurap punya tangan tu, pergi ambil semayang di situ, sah tak kita punya wuduk kita ambil semayang? Sah. Maknanya tidak berlakulah jangkitan-jangkitan yang tertentu tuan-tuan. Itu dari segi teori fiqahnya, tapi dari segi apa yang berlaku realiti, kita doakanlah yang terbaik, semoga dapat selesai dengan segera tuan-tuan. Okey? Semua tu ada kelebihan-kelebihan tertentu tuan-tuan, ada hikmahnya. Tapi sebenarnya pada basically dia nak didik kita. Kalau lepas ni semua dah pandai jaga kebersihan,
bersalaman pun tak ada risau. Betul tak? Sebelum ni kita bersalaman pada berlepas bersin, buang hingus lah tu. Kan, buang hingus letak kat tangan tu kan. Lepas tu sodap dia salam orang. Padahal masa tu memanglah diketahui tidak berlaku jangkitan. Betul tak? Tapi kalau lepas ni kita dah biasa bersin ko, ada apa ko, batuk ko, lepas tu kita basuh tangan. Okey lah, insya-Allah lah tuan-tuan. Kan? Macam kita lah sekarang ni kan. Dokek rumah, balik kampung, rumah orang tua. Biasanya kita bila sampai rumah orang tua, kita bersalaman dengan dia. Dan salaman tu ada ke kita tak basuh tangan dulu? Basuhlah tangan dulu zaman sekarang ni. Jangan, tuan-tuan. Ataupun buat macam zaman dulu biasa, tuan-tuan. Kita tak tahu. So, kita kena berusaha dengan menjaga kebersihan dengan sebaiknya, tuan-tuan. Okey? Dalil bagi kedudukan ini ialah hadis berikut an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminihi wa aqama al-mar'ata khalfana. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW solat mengimaminya dan ibu atau ibu saudaranya. Beliau berkata baginda meletakkanku di sebelah kanannya dan perempuan di belakang kami. Inilah dia punya safnya, tuan-tuan. Maknanya perempuan letak di belakang makmumnya. Okey, asasnya senang faham, ada makmum lelaki berada di belah kanan imam, belah belakang sedikit, manakala makmum yang perempuan letak di belah belakang, bukannya letak di sebelah kiri, tuan-tuan. Okey, clear jelas Dan seperti gambar yang ditunjukkan, inilah antara dia punya cara berjemaah. Seterusnya, seorang makmum lelaki, seorang makmum perempuan dan seorang makmum khunsa. Maka pengarang kitab I'anatul Talibin cetakan lama juzuk 2 halaman 22 mengatakan, dan sekiranya seorang lelaki dan seorang perempuan datang untuk berjemaah, lelaki itu perlu berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan di sebelah belakang lelaki tersebut. Atau dua orang lelaki dan seorang perempuan datang, maka kedua-dua lelaki itu berdiri membuat saf di belakang imam dan perempuan di belakang kedua-dua lelaki tersebut. Ni tak perlu hurai, yang biasa kita buat. Okey, maknanya dua orang lelaki berada dekat belakang imam, manakala makmum berada di belakang makmum tadi. Makmumah ni berada di belakang makmum perempuan. Atau seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang khunsa datang, maka lelaki itu berdiri di kanan imam dan khunsa di belakang keduanya, imam dan makmum lelaki, manakala perempuan tersebut di belakang khunsa. Dalam hukum fiqh ni suasananya. Realiti hari ini pernah berlaku? Pernah berlaku tak? Tak pernah kan? Sepanjang saya hidup tak pernah berlaku. Sebab kita pun tak tahu siapa khunsa. Kan? Kita pun tak tahu siapa khunsa. Yang tahu khunsa ni pasangan dia je tahu. Okey? Secara logiknya hari ni sukar nak diketahui siapa yang khunsa. Dan kemungkinan besar dari segi kedoktoran ada kot buat benda-benda yang tertentu. Ya, saya nak uraikan benda ni pun setakat hari ini tak perlu nak dihuraikan. Kerana apa? Tak berlaku yang di keadaan kita. Jangan saya nemukan dengan arbok pula. Bapuk pondan. Jangan disamakan dengan pondan pula. Ni tak ada kono-kono, tuan-tuan. Faham Sebab khunsa ada dua jantina menurut syariat. Bapuk ubah jantina langgar syariat. Faham maksud saya? So kalau bapuk perempuan lelaki yang dah lombok-lombok tu, saf dia tetap sama dengan saf lelaki biasa, walaupun dia dah tukar anu dia. Walaupun dia dah tukar. So kita yang bermasyarakat ni macam mana nak ngata sini? Tuan-tuan, kita kena bersedia. Manalah tahu kan akan datang semua bapuk-bapuk tu insaf. Kan? Mana tahu Allah Ta'ala kan punya kuasa. Semua insaf, semua baik. Jangan geli pula dengan dia. Geli.
Kan? Jangan geli-geli. Biarkan je lah. Biarkan dia. Jadikan sebagai manusia yang normal. Jangan jadikan manusia yang tak normal, tuan-tuan. Itu tak boleh. Okey? Tapi dari segi huraian khunsa, kalau berlaku keadaan ini, inilah keadaan saf ni. Tapi perlu nak dihuraikan, setakat ini saya tak pernah lagi melihat kes yang sebegini, tuan-tuan. Okey? Dan basically mereka yang khunsa, dia akan ikut mana yang dia punya lebih efektif, lebih tinggi dia punya keadaan, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan. Ya? Yang paling sodih, nama dia lelaki sampai umur dia 30 mengaku khunsa. Itu masalah tu. 30 mengaku khunsa, dia jadi perempuan pula. Tak boleh dia tu, tuan-tuan. So naluri dia tu silap namanya tu. Itu bukan istilah yang dikatakan sebagai miscommunication. Ataupun benda yang luar jangkaan. Kalau khunsa ni dia dah ditentukan daripada dia lahir keadaannya, tuan-tuan. Okey? So dalam realiti kita hari ini, rasa saya dalam beratus ribu, satu ialah isu yang berkait dengan khunsa, tuan-tuan. Okey? So perkara kalau berlaku benda ni, tuan-tuan, so inilah keadaan dia punya jemaah. Maka lelaki itu berada di kanan imam dan khunsa di belakang keduanya, imam dan makmum lelaki. Manakala perempuan tersebut di belakang khunsa, perempuan tetap di belakang. Ingat, kita punya perkongsian, perempuan kalau boleh lebih afdal di belakang sekali safnya. Lelaki lebih afdal mana saf dia? Di depan sekali, tuan-tuan. Okey? Kojalah saf yang di hadapan. Okey? Seterusnya, saf-saf solat bagi pelbagai kategori manusia. Ni kalau berlaku pelbagai kategori manusia, tuan-tuan. Manusia disebutkan imam, jemaah lelaki, jemaah kanak-kanak lelaki, jemaah khunsa, jemaah kanak-kanak perempuan, jemaah wanita. Berdasarkan gambar rajah berikut, apabila berkumpul beberapa golongan itu, orang lelaki, kanak-kanak lelaki atau perempuan, khunsa dan perempuan, maka lelaki berada di saf hadapan, disusuli oleh kanak-kanak lelaki, khunsa, kanak-kanak perempuan, perempuan tua, dan saf terakhir ialah perempuan muda. Itu dia susunan. Masa yang perempuan tua dan perempuan muda tu, siapa nak ngaku dia tua? Kan? Kalau yang lelaki dah selesai dah, memang tua duduk depan. Yang muda duduk belakang, tuan-tuan. Yang perempuan So, tapi dari segi hukum fiqahnya, inilah keadaan susunannya. Kanak-kanak lelaki, mula-mula saf dia imam, kemudian lelaki, kemudian kanak-kanak lelaki, kemudian khunsa, kemudian kanak-kanak perempuan, kemudian perempuan tua, kemudian perempuan muda. Okey? Lumrahnya kita kat sini, yang kat lelaki ni berjaga. Sebab tanya, dah potong ke belum? Tak potong, duduk belakang. Kan? Budak-budak lah, tuan-tuan. Okey? Tapi yang kalau yang perempuan, jarang berlaku, tuan-tuan. Okey? So, macam doket sini. Fikir-fikirkanlah. So, keluar IC masing-masing. Siapa yang tua, siapa yang muda. Okay? Itu dia punya keadaan. Macam orang berbaris tentera kan. Yang pendek ke tepi, yang tinggi ke kanan kan. Mata susun nak jadikan macam ni kan. So, yang perempuan kena tu. Ustaz, habis macam mana dah keadaan tu? Umumiah kita hari ni, kita ambil maklum sahaja bahawa itulah susunannya. Tapi keadaan yang berlaku terpulang. Sebab kita pun nak tahu. Sebab kita kena faham tu je. Lelaki dia nak dapat afdal, dia berada di saf di hadapan. Perempuan dia nak afdal, dia nak dapat saf yang di belakang. Tapi janganlah dia seorang-seorang terkotak-kanting kat belakang tu. Dia seorang nak duduk kat belakang. Padahal kat depan tu ada kosong lagi kat perempuan tu. Tak ada, dia nak dapat yang belakang sekali. Dah sekali duduk kat tangga. Kan? Itu boleh punya permasalahan. Itu masalah dia punya technical dia sendiri, tuan-tuan. Okey? Tapi inilah keadaan susunan yang berkaitan. Okey? So,
tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang ni anak-anak kita tak pergi lagi lah surau dan masjid sebenarnya keadaan ni. Tapi sedih kan, setahun lebih dah tuan-tuan. Anak saya itu dia dah tanya dah, ya bila pergi surau, ya bila boleh pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu kata tak boleh. Sekarang dah tak tanya langsung lah. Saya risau langsung tak tanya nanti akan datang, gitu paling saya berderau tuan-tuan. Ya, tapi tak apalah, dalam keadaan yang kita tahu pandemik yang berlaku, kita kena kan kita pun bersyukur masih lagi rumah Allah dibuka tuan-tuan. Okey, so jaga keprihatinannya, insya-Allah akan datang bila saf kita dapat disambungkan semula, dapat di keadaan yang sebaiknya, kita dapatlah susunlah baik-baik saf yang kita pelajari ni tuan-tuan. Okey, so basically ingat bahawa kalau berada lelaki berada khunsa saf, imam depan, lelaki belakang, kanak-kanak belakang dia, khunsa belakang kanak-kanak tersebut, kemudian kanak-kanak perempuan, lepas tu perempuan tua, lepas tu barulah perempuan muda. Okey, so dalam keadaan yang berlaku, itulah susunannya. Tapi jangan ngada pula dibuat tagging, siapa saudara diri tua depan, muda belakang, kanak-kanak tu. Macam kita lah saf kan sebenarnya, kanak-kanak saf di belakang ni. Okay? So tak perlulah, kita faham sendiri. Macam kita sekarang ni, alhamdulillah lah, orang kita sekarang bila dalam keadaan pandemik berlaku, dia dah tahu dah macam mana saf nak semayang kan. Tak ada nak rapat-rapat kan, dah tahu, dah jarak-jarak ada. Okey lah. Sebab kita tahu suasana-suasana yang berlaku. Saya tak nafi tuan-tuan. Tuan-tuan semua mungkin tengok viral-viral daripada ustaz-ustaz, tuan guru-tuan guru tertentu tentang kaedah yang berlaku hari ini. Doalah sama-sama, biarlah ianya adalah, si keadaan ini adalah bersifat sementara. Sebab kita tahu semua yang diajar oleh Nabi SAW adalah sunnah. Dan sunnah Nabi SAW bukan dalam keadaan yang menggunakan waktu-waktu tertentu saja. Sunnah Nabi berkekalan setiap masa 24 jam. Dan 24 jam sunnah Nabi itu kajian meneliti fully terbaik. Tidak ada yang negatif tuan-tuan. Okey? Semua baik. Contoh kan, kita makan satu dulang samu, itu syifa tuan-tuan. Kerana apa? Mukmin dan mukmin berkongsi makanan tuan-tuan. Tapi sekarang ni waktu kita dikurangkan lah. Kita pun sebab salah yang nak kongsi kan. Macam saya kan, saya muda, nak pergi bersalaman kat orang tua pun kita risau juga kan, takut kita adalah pembawa kan. Kita dah bekerja setiap hari, setiap hari bekerja. Lepas tu sahabat-sahabat pula menguruskan orang yang hampir dengan penyakit COVID tuan-tuan. So kita kenalah sentiasa dalam keadaan kita berhati-hati. Sekarang ni waktu kita berhati-hati, kita doa segera selesai. Dan insya-Allah bila vaksin dapat diberi kepada semua orang, ambillah tuan-tuan. Janganlah marah, janganlah persoalkan, ya. Dan kita punya pakar-pakar pun dah putuskan tidak ada campur dengan gelatin-gelatin binatang tertentu. So selesailah. Tuan-tuan dan rahmati, pada saya vaksin yang diberi inilah yang terbaik buat waktu ini. Kalau rasa nak yang terbaik, pergilah 15 tahun akan datang. Sebab vaksin yang diberi, dia punya keputusan yang terbaik adalah akan datang. Sama macam dulu nenek kita tahun 60-an, 70-an, makcik kita 50-an diwajibkan ambil cacar injek tu kan. Lepas tu penyakit TB, dia punya positif dia tu hari ni. Anak-anak kita ambil masa lahir tu, ambil tuan-tuan. Sebab dia punya dah nampak dia punya kebaikan-kebaikan tertentu. So dia punya tu macam kita punya BCG kan. Kebaikan dia sekarang, kita punya antibody kuat sikit kan. Antibody kita kuat sikit tuan-tuan. So kita tengoklah kesesuaian. Kalau diberi, ambil tuan-tuan. Kalau diberi peluang, ambil lah. Ada dia punya risiko, semua perkara ada risiko tuan-tuan. Semua perkara ada risiko. Beli kereta baru pun ada risiko. Beli kereta second pun ada risiko. Kan? Yang tak ada risiko, bini baru je. Kan? Kok kalau mampulah nak kok bini baru kan. Tu kalau tak ada risiko. Tapi kalau berisiko-risiko, pandai-pandailah handle sendiri ya. No comment. Tapi itulah saya nak kata, kita ikutlah dengan flow yang telah ditetapkan.
para ulama kita dah selesai, dah settlekan perkara hukum, dan kita ada peluang dan ruang, janganlah kita nak mempersoalkan, nak mengkritik tuan-tuan. Buatlah yang terbaik. InsyaAllah mereka memikirkan yang terbaik buat kita semua. Ya tuan. Ya Bilal. Ya Bilal. Berkenaan dengan BCG ataupun suntikan pada anak-anak vaksin. Yes. Tapi ada dalam bayaran yang sebagai saya tak pastian kesahihannya. Dia kata orang Israel tak ada BCG. Yep. Yang beberapa vaksin dia tak ada. Okay. Ada benda yang tak betul tu, dan sebab itu dia tak menggalakkan atau tak membenarkan orang Israel menyuntik vaksin. Okay. Satu lagi tentang orang yang kena kanser, ada yang masuk dalam vaksin apa kan? Masuk Yang berterapi tu. kemoterapi. Yang masuk dalam mesin tu. Kemoterapi tu, mesin tu dicipta oleh orang Israel. Tapi rakyat ni satu orang pun tak dibenarkan menggunakan mesin tu. Okey. Luar daripada Israel dibenarkan ambil hantar. Okey. Contoh macam Coca-Cola, sebenarnya negara dia pun tak ada Coca-Cola. Tapi kat luar memang dilambakkan supaya kita minum. Yep. Okey. Persoalannya ada yang penelitian individu-individu tertentu. Dia kata beberapa produk daripada Israel, tetapi negara dia tak gunakan produk tersebut. Okey? Satu perkara yang tuan-tuan kita kena ingat, isu dalam bab injection kita, vaksin kita, BCG kita apa tuan-tuan, saya ni bukanlah orang dalam kedoktoran, tetapi dari segi yang dimaklumkan dan apa yang saya punya pendidikan, yang saya sedia maklum, pertama, satu perkara yang kita buat, kita kena kembali balik kepada dalil Allah Ta'ala. Ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ketetapan daripada pemerintah. Itu satu. Kemudian kedua adalah keadaan yang mana yang lebih baik daripada mudarat. Maknanya membuatkan vaksin BCG itu lebih baik daripada mudarat, maka kena ambil. Ini ada dalam pendidikan usul fiqh, mana yang lebih baik. Okey. Dan kemudian yang ketiganya tuan-tuan, memastikan bahawa bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang terpelihara. Dan ini kita pegang kepada hukum fatwa. Kalau fatwa yang kata membenarkan, maka itulah yang kita kena pegang. Dia akan benarkan ni, maknanya jadi hukum harus, tuan-tuan. Dan di kalangan ahli jawatan kuasa fatwa tu ada yang pakar-pakar dan ada yang berkaitan dengan apa yang diperbincangkan. Okey? Kita sedia maklum kadang-kadang ada individu tu orang Israel tak buatlah semua ni tuan-tuan. Ni bukan cerita keadaan berlaku di luar ruang daripada negara tersebut. Tetapi yang kita kena faham dari segi mengurangkan masalah lebih baik daripada benda berlaku yang permasalahan yang lebih, tuan-tuan. Kita kena kaji juga. Mungkin di kalangan mereka tidak ada penyakit-penyakit yang berkaitan. Di kalangan kita menghadapi keadaan-keadaan yang tertentu. Dan dalam masa yang sama juga kita kena faham juga orang Yahudi mungkin ada benda yang lain daripada kita, tuan-tuan. So nak dihuraikan perkara demikian dikaitkan dengan Yahudi, pada saya ianya adalah kurang tepat. Sebab mereka yang buat keputusan di negara kita ni semua di kalangan yang pakar-pakar yang berkaitan. Okey. Kemudian alat yang disediakan saya mendapati bukan daripada Israel. Teknologinya ada, tetapi perbuatan itu adalah daripada negara-negara yang lain. Negara lain yang diiktiraf dari segi kedoktoran dunia, tuan-tuan, kepakaran. Dan akhir sekali yang kita kena pegang ni satu je, sendiri punya perasaan dan keinginan dan niat. Nak pakai ke tak nak pakai. Kalau tak nak pakai, bertanggungjawab sendiri. Maknanya pihak kedoktoran tidak boleh bertanggungjawab kepada apa yang kita punya keputusan. Okey, itu satu. Dan kemudian yang akhirnya, tuan-tuan, perkara yang kita kaitkan dengan dalil walan tardaka yahud wan nasar ini jelas. Sungguhnya orang Yahudi dengan orang Nasrani ini tidak akan redha keadaan yang berlaku kepada
masyarakat dan khususnya adalah umat Islam, tuan-tuan. Cuma pada dapatan saya, kita yang orang Islam ni lah kena memikirkan yang lebih baik apa yang ada daripada mereka yang dikatakan baik, tuan-tuan. Saya yakin dan percaya insya-Allah suatu hari nanti kita umat Islam akan cuba yang lebih baik. Contoh dalam bab vaksin, Bangladesh dah buat vaksin dia sendiri, kan? Jordan memberi vaksin dia sendiri, ada dia punya kepakaran-kepakaran, ya. So dalam keadaan negara kita tu, insya-Allah tak mustahil mereka-mereka tertentu akan cuba yang terbaik untuk memastikan yang terbaik buat kita semua. Okey. So jadi kalau berkaitan dengan isu-isu Israel, kita kena tengok balik, detect balik, adakah ianya fully penjelasan yang disampaikan tu betul dia punya penjelasan. Sebab kadang-kadang ada penjelasan yang kurang tepat. Sebab yang lebih arif dan lebih alim benda-benda ni orang yang kedoktoran yang mampu nak mempersoalkan isu yang berkaitan. Cuma saya nak beritahu, kita sebagai orang awam, kita dah pegang dah yang tadi saya kata. Orang dah putuskan dari segi ni nak mengurangkan daripada kemudaratan, lepas tu di fatwa dah membenarkan, kita peganglah benda yang berkaitan. So macam mana nak hilang daripada benda perkara yang demikian? Sama-samalah jaga kesihatan, ya. Jaga kesihatan ni badan kita jadi sihat, tuan-tuan. Jom join saya jogging satu hari 10 km, tuan-tuan. Ya, okay. Kau nak jogging sehari 10 km, kayuh basikal sehari 45 km, tuan-tuan. Ya, so boleh, tuan-tuan. Bukan jaju pun, pelan-pelan je, tuan-tuan. Loteh ya makan KFC, loteh ya makan McD, kan? Itu jelah dia punya suasana. Clear ya saya? Ada lain Ada lain pertanyaan? Yep. Okey. Dari segi hukum fiqh, setiap perkara mereka yang telah mengubah ciptaan yang sedia ada, dia kena perbetulkan ciptaan dia. Kalau mendatangkan kemudaratan dia memperbetulkan, maka dia hanya perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan antara dosa dia dengan Allah Ta'ala hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Kita nak memaksa, kita nak suruh dia ubah dengan segera, tu kita punya keadaan yang tengok kesesuaian. Tapi kalau datang kemudaratan kepada dia, maka dia kena biarkan, dia hanya berserah diri dia kepada Allah Ta'ala. Tapi dari segi semayang dia dalam bentuk saf, dia kekal dengan saf seperti jantina dia yang asal. So tak nafi. Kalau mereka dah ubah dia punya atas kan, pergi surau, pergi masjid, semacam lah berlaku kan. So imam janganlah skodeng masa time semayang tu. Itulah dia punya suasana. Tapi apa yang dia telah ubah, dia kena ubah kepada yang kekal. Tetapi kalau dalam keadaan kemudaratan, maka dia diberi ruang untuk tertentu. Tapi ruang demikian bukanlah bermakna dia boleh relax tanpa usaha untuk dia kembali balik kepada yang asal. Okey? Contoh, dia dah tukar kemaluan bawah, nak tukar balik, mana boleh kan? Tak boleh nak kembali balik, tuan-tuan. So dia berdoalah kepada Allah Ta'ala, dan hanya Allah saja yang maha mengetahui dan mengampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya? Macam orang pakai tatu lah. Dia orang pakai tatu, walaupun dia dah Islam, dia pakai tatu. Lepas tu dia tak bersihkan tatu dia. Kan dulu kita pernah dengar solat dia tak diterima. Okay? Cerita dia basically hukum, orang yang telah mengubah ciptaan, apa perbuatan dia dengan Allah Ta'ala tidak diterima. Tetapi kita kena faham, dosa, pahala, kita ke yang menentukan? Tak, Allah Ta'ala, teman. So kalau mungkin perubahan dia tu lebih baik ke, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang, tu kita ke maksudnya mendidik masyarakat bersama supaya menjadi lebih baik dan tidak nafi kesilapan yang berlaku. Tubu ilallah taubatan
nasuha, tuan-tuan. Okey? Tu yang kita kena faham. Ambil satu contoh lagi lah kan. Mak bapak melakukan maksiat, sebelum tu belum nikah lagi. Anak dia tu anak tidak sah taraf. Anak tu dikira salah ke? Tak salah. Yang salah perbuatan mak bapak. Tapi kalau anak itu baik pula, jadi tahfiz, penghafaz Quran, tak mustahil anak ini mendoakan kepada kedua mak bapak beliau. Okey? Semuanya itu Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Okey? Basilik pada pertanyaan, dia kena betul-betul balik mengikut dia punya tubuh badan yang sedia ada, tuan-tuan. Okey? Ianya berbeza dalam suasana orang yang badan besar nak jadi kecil, kecil jadi besar, tu lain ya. Tu tak ada kaitan dengan yang penukaran jantina tersebut. Okey? Jelas clear Dan sedikit tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, makmum selain perempuan datang lewat. Bagi kaum perempuan pula, sekiranya mereka telah membina saf dan tiba-tiba makmum selain perempuan, lelaki, kanak-kanak lelaki khunsah datang, maka mereka hendaklah berundur ke belakang supaya orang yang baru datang itu dapat membina saf di hadapan mereka. Hal ini kerana golongan perempuan tidak sama jantina dengan mereka. So, kalau ada tengah berjemaah, ada lelaki masuk ke belakang lah sikit. Sikit tau. Kan dia pergi jauh jarak, dah berapa langkah dia gerak ke belakang. Ikut itu. Tapi umumnya kita hari ni tak berlakulah perkara demikian. Kerana apa? Kita dah tahu jarak-jarak dia yang berikutan. Dan yang kita lagi ada kemahnya, biasanya bila berjemaah, adanya imam, adanya makmum di surau dan di masjid. Kalau dah tak ada imam, makmum dah tak ada, pening tegaklah memikirnya, tuan-tuan. Okey? Clear Dan yang terakhir, apabila di saf hadapan mereka, hal ini kerana golongan perempuan tidak sama jantina dengan mereka. Apabila kaum perempuan ini baru mengangkat takbiratul ihram, adakah mereka perlu mundur selepas takbir ataupun tidak? Menurut Syekh Ali Asy-Syabaramallisi, mereka hendaklah mundur ke belakang dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan solat, seperti bergerak 3 kali berturut-turut dan sebagainya. So dia sama je pergerakan yang kita sedia maklum. Tapi kalau kita semayang dah tadi dah tahu, perempuan kena jarak lebih daripada 3 hasta dengan imam. So contohnya saf ni imam kosong makmum. So kalau ada makmum lelaki masuk, boleh masuk. Yang makmum perempuan tu ke belakang lah sedikit. Okey? Clear Jelas Jadi saya rasa setakat tu saja, tuan-tuan, perkongsian kita. Kita boleh bila imam tu dia berada pada rakaat ketiga, dia buat tahiyat awal. Dia merasai dia tahiyat rakaat kedua. Perkara utama, makmum kena sebut subhanallah dan imam kena naik ikut kepada makmum. Itu satu perkara. Kemudian bila dalam keadaan rakaat yang keempat, yang terakhir tu, imam merasai dia rakaat yang ketiga, makmum pula dah tahu rakaat keempat, makmum tetap kena sebut subhanallah. Imam bila makmum sebut subhanallah, imam kena turun terus, duduk sama tahiyat akhir dengan makmum, demikian. Okey? Maka di situ imam kena turun, bukannya terus sambung pergerakan. Kerana apa? Sebab dia telah melebihi daripada 4 rakaat. Okey? Tapi imam juga koreh dia macam tu kan? Dobek macam biasa. Maka makmum tu kena tunggu sampai imam tu turun dan disuruh buat sujud sahwi sebelum memberi salam. Okey? So, apa yang main peranan dalam keadaan ketika ini adalah makmum. Dan makmum yang kat belakang pula berderau. Dia pun confused. Aku ni salah ke di imam yang salah?
So kena lebih prihatin dalam bab berjemaah demikian. Okey? So macam mana keadaannya? Makmum kena lafazkan subhanallah dan imam kena bangun dalam keadaan nak beritahu bahawa dia bukan waktu tahiyat awal, dia kena sambung pada rakaat seterusnya. So terus. Okey, tapi kalau berlaku yang rakaat tahiyat itu, makmum kena tetap sebut subhanallah dan imam kena turun, walaupun dia dah bangun dia kena turun ikut kepada imam. Finishing dalam keadaan apa juga sekalipun dibuat dengan sujud sahwi sebelum tahiyat akhir. Sebelum tahiyat, sebelum memberi salam. Kenalah buat sujud sahwi, tuan-tuan. Okey? Clear Maksud imam tak buat? Dia buat sujud sahwi tak? Dia tak buat sujud. Kalau clearnya adalah dia melebihi daripada 5 rakaat, maka kena buat semayang balik. Kena qadakkan semayang, kena perbetulkan semayang tu balik, tuan-tuan. Okay. Tapi kalau makmum tu, dia memang semua dah rakaat keempat. Yang imam tu dia yang bangun tu kan. Adakah makmum itu dikira bersalah? Tak bersalah. Maknanya semayang dia tu kira sah. Kerana apa? Sebab dia memberi salam dan dalam masa yang sama dia melakukan 4 rakaat. Dia tidak melebihi daripada rakaat yang 4 tadi. Okey? So ada je berlaku keraguan demikian, perlu diqadakkan solat-solat yang tertentu. Tapi kalau berlaku 5 rakaat dia buat sujud sahwi, maka selesai. Kenapa? Sebab sujud sahwi itu penentu penyelesaian dia. Jelas Dia sebenarnya mudah je. Bila kita jadi imam, kita rasa di situ ada berlaku kekeliruan, kita buatlah sujud sahwi pada sebelum memberi salam. Ada. Afdalnya hanya berlaku pada sebelum salam. Tak boleh. Sebab dia mengira dalam waktu solat. Sebab dah memberi salam itu dah tamat waktu solat. Dan yang ni, perkara ni mungkin saya akan semak balik, tapi yang dari segi ilmiah yang saya terima, dia hanya diterima dalam keadaan waktu solat sahaja. Nanti saya semak balik dalam bab sujud sahwi itu. Boleh Clear Ada lain? Jadi tak ada lain, setakat itu saja. Ada apa-apa? Macam Abdul cakap tadi tu, Ustaz, kita berubah dengan imam tadi tu, jadi kita semayang lain tak? Better gitu lah. Okay. Tapi kalau kita memang ada keyakinan dalam keadaan yang kita memang dah clear dari segi rakaat itu, so selesailah kita punya keyakinan kita dalam bab solat demikian. Sebab tu biasanya berlaku dalam bab solat tu, ada berlaku kekeliruan, terus ke Jabatan Mufti ke ambil untuk dapatkan keputusan tertentu. Clear? Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Mohon maaf salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Pesan kita bersama, please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah, syada la ilaha illallah. Sini sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.